Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bertemu kembali kita dalam Alzik Studio. Malam ni kita nak bicarakan satu topik yang sangat penting kepada mereka yang mula-mula nak berjinak menjadi vlogger ataupun YouTuber ataupun content creator, dan juga mereka yang banyak terlibat dengan Zoom meeting, PDPR dan meeting online yang lain lah. Sebelum tu, ada satu soalan. Kenapa seseorang itu atau kenapa seorang online seller tu perlu menjadi content creator? Kenapa? Kenapa seorang seller online yang menjual secara online tu perlu menjadi content creator? Sebab yang pertama adalah beliau ingin rebranding dirinya. Nak rebranding diri, memperkenalkan diri, apa bidang pengetahuannya, apa niche-nya, apa kepakarannya. Kalau dia tidak branding diri dia dalam sebagai content creator, orang tak tahu apa pengalaman dia, apa pengetahuan dia. Jadi kerana tersebut dia perlu menjadi content creator. Perlu memperkenalkan diri kepada orang melalui tulisan-tulisan, melalui video, melalui foto-foto yang menggambarkan siapa dirinya sebenarnya. Secara tidak langsung, dia tidak menjual, dia cuma berkongsi apa pengetahuan yang dia ada, apa bidang kepakarannya. Tapi bila orang dah tahu siapa dirinya, apa pengetahuan kepakarannya, at the end of the day, masa itulah dia akan menjual. Okey, akhir sekali mana-mana content creator pun dia akan menjual. Sama ada dia menjual servis dia, perkhidmatan dia, ataupun menjual produk, ataupun menjadi duta menjadi jurucakap kepada produk-produk tertentu. Kenapa perlu menjadi content creator? Hari ini kenapa kita perlu menjual secara online? Kenapa perlu menjual di dalam YouTube? Kenapa perlu menjual di dalam Facebook? Kerana dunia hari ini sudah berubah. Kita berhadapan dengan segmen pengguna milenium. Segmen pengguna yang lahir pada tahun 80-an hingga tahun 2000. Di mana mereka ini adalah generasi yang pertama yang terdedah dengan teknologi maklumat. Generasi pertama yang diperkenalkan dengan kecanggihan komputer, dengan gadget. Perubahan gadget daripada telefon biasa kepada smartphone. Golongan inilah yang menguasai pasaran, menguasai kuasa beli di dalam negara kita, bahkan di dalam dunia ini. Okey, apa ciri-ciri golongan milenium ni? Golongan milenium ni, mereka berborak di dalam Facebook. Mereka berciap di dalam Twitter. Mereka menonton di dalam YouTube. Mereka bersantai-santai atau berhibur di dalam TikTok. Pengaruh media massa inilah kita perlu turut serta dengan niche dia orang ini. Kita perlu masuk dalam Facebook. Kita perlu masuk dalam YouTube. Kita perlu masuk TikTok. Kita tak boleh bagi alasan dah. Kerana segmen pengguna sekarang ini memang macam tu. Mereka membeli melalui online. Mereka jarang sangat mereka sekarang ni nak pergi membeli di kedai-kedai di luar sana tu. Di Indonesia saja hampir 50%. 50% kedai-kedai pasaraya besar, kedai yang bersemuka ni telah ditutup. Telah lingkup. Kerana apa? Kerana segmen pengguna yang telah berubah. Niche pengguna yang telah berubah. Daripada offline kepada online. Kenapa mereka suka beli online? Satu, cepat. Satu, mereka tidak perlu keluar ke kedai. Yang paling utama, mereka dapat mencari harga yang paling murah. Mereka mencari tempat seller yang menawarkan perkhidmatan yang paling baik dengan rating yang paling tinggi di dalam tempat penjualan online tersebut, sama ada Shopee ataupun Lazada. Dan yang paling penting, mereka akan cari tempat yang paling murah. Sebab itulah mereka suka membeli secara online. Di sini mereka dapat harga kilang. Mereka tidak lagi membeli barang di luar yang daripada kilang pergi kepada pengedar, pergi kepada pemborong,
pergi kepada peruncit. Ada berapa level tu. Sampai pada peruncit, harga menjadi berlipat kali ganda kerana ingin mendapat untung. Pengedar dah ambil untung, pemborong dah ambil untung, peruncit mesti pun dah ambil untung. Tapi kalau di online, kita beli direct daripada kilang tersebut. Contohnya, kalau kita beli produk Realme, contohnya lah, smartphone Realme. Kita beli direct daripada kilang Realme Official Store. Begitu juga dengan Huawei ke, Samsung ke, apa saja produk di dalam online, di dalam Shopee ke, Lazada ke, kita beli direct daripada pengilang atau pengeluar tersebut. Kerana itu, kita boleh dapat harga murah dan jaminan kualiti dan juga waranti yang lebih baik berbanding kita beli di kedai. Okey, sebab itulah kita perlu jadi penjual secara online. Bila nak jadi penjual online, mahu tak mahu kita kena branding diri kita sebagai content creator. Untuk jadi content creator ataupun vlogger ataupun YouTuber, kita perlu bersiap diri. Bersiap diri maksudnya kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada pengetahuan. Sebab itu, kebanyakan orang yang content creator ni, dia akan menulis berdasarkan pengalaman dia, berdasarkan kepakaran dia, berdasarkan degree yang dia ada. Dia tidak akan bercakap semena-mena dengan perkara-perkara yang mereka tidak tahu. Jadi kalau konten itu adalah melibatkan kemahiran atau kepakaran dia sendiri, maklumat itu lebih jelas, lebih tepat. Jadi dia pun nak bercerita pun lebih mudah. Apa yang nak diceritakan, sama ada melalui tulisan ke, melalui video seperti ini ke, ataupun melalui foto-foto. Okey, seperti saya niche saya dalam bidang alam sekitar, perhutanan, rekreasi, pelancongan, fotografi, dan sekarang terlibat dengan kesihatan. Jadi saya mahu tak mahu, saya kena ambil tahu mengenai kesihatan, mengenai suplemen kesihatan, mengenai makanan kesihatan, diet kesihatan, mengenai senaman. Sebab apa? Sebab saya nak create content mengenai perkara-perkara tersebut untuk saya tarik follower ataupun klien saya dengan cara konten-konten tersebut. Yang kedua, pastilah menjadi content creator kena yakin dengan diri sendiri. Yakin dengan konten yang kita tulis. Oleh itu, orang yang nak beri suatu pandangan atau pengetahuan ataupun artikel di dalam Facebook ke mana-mana, dia kena betul-betul sahih dengan maklumat yang dia sampaikan tu. Kalau tidak, akan jadi backfire kepada dia lah. Maknanya dia telah menyebarkan maklumat palsu. Okey, jadi content creator ni kita kena betul-betul tahu ataupun mahir dengan bidang yang kita nak tulis, bidang yang nak kita createkan kontennya. Okay, yang kedua, tempat di mana kita nak buat live. Contohnya sekarang ni saya tak ada tempat kat rumah saya, anak-anak ramai. Saya ada tempat satu ruang tamu dekat galeri saya tu. Memang tempat tu lah saya selalu buat video. Jadi anak-anak selalu kacau, bising apa. Jadi saya terpaksa beralih ke dalam bilik yang lebih sunyi lah, bebas daripada gangguan anak-anak. Okey, tempat. Mungkin nanti kita akan cari tempat yang lebih sesuai lah selain daripada bilik ni. Okey, tempat seterusnya, lighting. Kita tak nak lah kita bercakap dalam keadaan muka gelap, dalam keadaan lighting yang lemah. Jadi kita perlu cari lighting yang bagus untuk kita buat video live. Macam saya sekarang ni ada bantuan daripada lampu dan juga daripada studio light. Nanti saya akan ceritakan mengenai studio light yang saya pakai ni. Okey, saya nak pergi ke topik yang seterusnya, iaitu topik kita pada malam ini. Topik yang paling penting iaitu audio. Bagaimana kita nak meningkatkan sistem audio kita di dalam Facebook Live, di dalam vlogger, di dalam video ataupun filem yang kita buat, dalam apa lagi, dalam PDP Art mungkin bagi kepada cikgu-cikgu, dalam Zoom meeting dan sebagainya berkait dengan audio lah. Jadi untuk itu saya telah mendapat satu mikrofon Relakat Mi One Passport ni, satu jenama China, dah 25 tahun berada di dalam pasaran. Satu jenama yang boleh dipercayai lah. Okey, ini untuk mikrofon yang saya pakai sekarang ni mikrofon wireless.
Anda boleh juga menggunakan mikrofon yang wired, yang berwayar, tapi cuma bagi saya tak berapa sesuai kerana ia serabut lah. Kita nak bergerak pun susah, takut tersepak ke apa, jatuh kita punya kamera ataupun smartphone kita yang sedang merakam ni. Jadi sebaiknya kita carilah satu mikrofon yang wireless macam ni. Okay, saya telah pakai mikrofon ni lebih kurang setahun. Setakat ini output yang saya terima sangatlah baik. Mikrofon ni tidaklah terlampau mahal seperti mikrofon yang branded yang lain, dan tidaklah terlalu murah. Harga sekitar 300 lebih macam tu. Tapi kualitinya bagus. Dia connect antara ni dengan transmitter, receiver ni transmitter yang dah ada mikrofon kat sini. Dia attach sekali dengan mikrofon. Dia transmit ke transmitter dari Bluetooth. Okey, jarak paling maksimal boleh pergi antara mikrofon dengan transmitter antara 30 hingga 40 meter, bergantung kepada blocking yang ada di antara kita dengan transmitter. Kalau saya duduk di atas, kamera berada di bawah, maknanya ada blocking banyak tu, mungkin gangguan akan terganggulah. Tapi tak ada pun orang nak buat live ataupun nak buat Zoom meeting sejauh itu. 40 meter, 30 meter tak ada. Yang paling jauh pun mungkin 10 meter. Yang paling bagus adalah direct seperti ini. Jadi sesuailah untuk pakai mikrofon seperti ini. Okey, di dalam ni ada, jadi unboxing pula. Saya bukan nak promote brand Mi One Passport ni. Saya cuma nak bercerita mengenai wireless microphone. Okey, yang Mi One Passport ni dia ada USB Type C, maknanya kita charge, dia ada dua sekaligus ni, pergi ke transmitter dan juga pergi kepada receiver. Dia boleh cocok, boleh charge sekaligus lah dua-dua. Okey, tempoh mengecharge tidak lama, dalam tak sampai sejam pun boleh penuh. Dan bateri dapat bertahan 4 hingga 5 jam, bergantung pada penggunaan kita lah. Okey, kadang-kadang ada video-video live saya sebelum ni, saya pakai mikrofon tapi tak dengar suara. Saya tak perasan bahawa mikrofon saya tu dah habis bateri. Okey, dalam ni ada bulu kucing untuk kita letak kat sini, untuk kita serap bunyi desiran angin ataupun pss daripada mulut ni. Jadi pakai ni lah. Kebiasaannya kita pakai sewaktu buat shooting di outdoor lah. Tapi saya jarang sangat pakai ni. Dalam ni ada manual book, ada warranty card, dan ada audio jack ke kamera. Yang saya pakai sekarang ni adalah audio jack ke smartphone. Okey, bagus mikrofon ni, dia dah ada disediakan dua audio jack, satu kepada smartphone, satu kepada kamera. Maknanya tak perlu cari audio jack yang lain lah. Okey, ni pun dia dah tagging dah, mana satu pergi ke kamera, mana satu perlu pergi ke mikrofon. Okey, ni ada ni lah, ni manual book dia. Okay, setakat ni saya pakai Realakat Mi One Passport ni. Kualiti dia boleh tahan lah, bagus lah. Maknanya okey, taklah expectation yang tinggi sangat. Yang paling penting boleh guna, boleh pakai untuk mereka yang nak berjinak-jinak dengan YouTuber, mereka yang nak berjinak-jinak dengan content creator, nak buat video, nak buat live. Itu yang penting. Tak perlu mahal-mahal pun, kita nak jual barang kan. Bukan kita nak jadi artis. Jadi okey lah apa yang kita, harga dalam 300 lebih, mate. Boleh lah, cikgu duit boleh beli lagi mahal, mate. Syarul Furqan ni adalah roommate saya sewaktu di Kosas dahulu, semasa di UPM. Selalu bersusah senang bersama. Okey, ni wireless microphone. Okey, mengenai audio jack tadi. Bila kita cucuk audio jack pada smartphone kita, secara automatik kita tak dapat dengar rakaman kita melalui speaker smartphone ataupun speaker DSLR.
Jadi kita perlukan satu speaker yang lain yang dicucuk untuk kita dengar rakaman kita tu. Itulah satu lagi masalah yang timbul. Okey, untuk itu saya dapat satu earbud daripada Edifier ni. Saya tak dah unboxing tapi saya masih simpan lagi kotak ni kerana nak buat unboxing macam ni lah. Dah lama saya pakai dekat 2 minggu lebih dah. Saya pakai ni untuk saya dengar rakaman video yang saya ambil di dalam smartphone. Sebab apa? Bila kita dah cucuk audio jack kat sana tu, kita tak dengar lagi dah rakaman audio kita tu di dalam speaker. Kita terpaksa dengar melalui speaker dan earbud. Ini adalah Neobud Pro, keluaran yang paling baru tak silap saya oleh Edifier. Okey, kita unbox dulu. Okey, tengok kotak dia pun memang sangat-sangat premium lah untuk ketul earbud yang sangat kecil tapi kotak yang sangat besar. Okey, produk ni Neobud Pro ni dilancarkan sempena 25 tahun anniversary Edifier. Dia nak bagi satu unboxing experience kepada pengguna dia, jadi dia buat kotak yang sangat premium seperti ni. Tengok dia punya bukaan dia magnetik. Okey, di dalam ni pun ada macam pengedap bunyi tu. Okey, dia bagi berapa biji ear tip di sini. banyak saiz yang pastinya muat dengan telinga siapa-siapa pun. Daripada sekecil-kecil saiz sampailah sebesar-besar saiz. Ini adalah okey, ini adalah earbud dia lah. Okey, sebelum tu dalam ni ada apa lagi? Check dulu. Saya tak check pun. Saya pakai untuk buat video je. Sini ada manual book dia. Ada banyak bahasa. Sini ada kad apa ni, Edifier. Okey. Kad ni menunjukkan dia adalah satu-satunya earbud yang punya high resolution audio wireless. High resolution ni maknanya audio dia yang sangat bagus lah rasanya. Saya tak berapa pandai sangat dengan earbud ni, baru saja berjinak-jinak. Okey, tapi dia dapat high resolution audio ni kira sangat bagus lah. Sini ada lagi pouch bag, dan ada pouch bag ni ada charger kabel USB Type C. Saya tak pernah buka pun ni. Okey, tu je, ikat macam ni je, tapi kotak dia memang sangat premium lah. Okey, sekarang kita nak pergi ke kita nak pergi kepada ni earbud ni. Canggih dia punya kotak dia. Saiz dia taklah besar sangat, boleh muat poket, boleh pergi mana-mana. Okey, dia ada logo Edifier kat atas tu dengan apa ni, plate yang glossy ke apa, matte macam ni. Dia punya texture pun matte. Okey, satu lagi dia ada apa ni, lampu LED night reader. Lampu LED night rider ni. Okey, bila once kita dah connect antara earbud ni dengan smartphone kita buka je lid ni, dia terus connect lah. Okey, magnet dia pun kuat. Magnet yang ni pun kuat, tak jatuh. Saya pakai ni banyak kali dah jatuh, tapi alhamdulillah setakat ni belum rosak. Maknanya dia punya build quality dia memang tahan lah. Okey, kenapa Neobud Pro ni? Okey, pertama ciri yang paling penting Neobud Pro ni adalah mikrofon dia.
Mikrofon dia dia bukan setakat kita nak dengar lagu, nak dengar tu, tapi tujuan utama barang ni sampai kepada saya adalah untuk menghasilkan mikrofon audio yang menarik kepada audien lah. Sebab apa? Sebab dia ada 4 mikrofon di sini, 4 ke 6, 3 di sini, 3 di sini, 6 mikrofon. Maknanya kalau saya tak bawa, kadang-kadang kita berjoging, kita nak buat live semasa jogging, saya takkan pakai ni kerana ni berat, kita akan pakai ni je. Maknanya kita live melalui earbud ni. Okey, satu lagi, earbud, ciri-ciri earbud ni dia punya active noise cancellation dia sangat tinggi. Maknanya kalau saya tengah edit video melalui smartphone, di tengah ruang tamu, anak-anak bising bermain sesama mereka, saya akan pakai ini untuk edit video. Maknanya saya tak terganggu, konsentrasi saya tak terganggu dengan suara anak-anak saya. Memang tak dengar suara. Kipas memang, bunyi kipas pun hilang terus, bunyi aircon pun hilang terus. Bunyi motor je mungkin adalah bunyi motor, bunyi kenderaan je. Tapi bunyi-bunyi yang lain memang tak dengar terus bila kita aktifkan high noise cancellation dia tu. Memanglah orang pakai earbud, kalau bukan saya, orang lain dia akan guna earbud ni untuk mendengar audio lah, untuk mendengar lagu. Tapi lagu dia memang crystal clear lah. Dia punya bunyi tu memang berbaloi sangat kalau pakai earbud ni. Okey, bila kita pakai ni memang sangat selesa pada telinga. Pakai seharian pun telinga tak sakit. Mana saya selalu berkongsi earbud ni dengan wife saya bila terlibat dengan Zoom meeting ataupun seminar ke apa-apa. Okey, dia punya lekatan tu memang sangat kuat. Kita goyang-goyang pun dia tak jatuh. Tak jatuh. Memang kuat. Yang paling penting bentuk belalai dia ni, dia mengarah kepada mulut. Bila kita bercakap, audio dia tu lebih mudah sampai ke sistem audio dia lah. Jadi ini edifier. Okey, dia ada beberapa control. Satu control untuk start stop lagu, double tap kat sini. Benda ni boleh adjust lah dalam dia punya application. Okey, untuk aktifkan high noise cancellation pun boleh tap dekat sini 2 kali tap. Nak kembali kepada ambient sound pun boleh aktif kat sini. Lagi apa dia ciri-ciri yang dia ada, boleh angkat phone, boleh perbesarkan suara. Lagi banyaklah ciri-ciri dia punya sensor tu di sini, tekan di sini. Okey, latency tu apa? Latency tu bila saya bercakap, mulut saya bergerak, audio sampai bila. Tu latency. Setakat ni kalau untuk penggunaan biasa, untuk video biasa, untuk tengok movie, untuk buat video live macam ni, memang latency memang tak ada masalah. Dia punya magnet dia pun kuat tu. Okey. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni yang boleh saya jawab mengenai topik yang saya bicarakan tadi? Sama ada mengenai Relakat Mi One Passport, ataupun mengenai Neobud Pro ni, ataupun mengenai macam mana nak buat FB Live, macam mana nak menjadi seorang content creator. Okey, saya pun baru-baru je berjinak dengan FB Live ni, baru 2 minggu lepas. Baru je berjinak dengan content creator ni, sebab saya perhatikan memang mahu tak mahu online seller seperti saya ni perlu jadi content creator. Walaupun saya seorang fotografer, saya perlu brand diri saya dengan cara menulis mengenai fakta-fakta ataupun mengenai perkara-perkara berkenaan fotografi. Kalau saya nak brand diri saya sebagai seorang pengedar Shaklee katakan, saya kena buat konten mengenai kesihatan, mengenai senaman ke, mengenai makanan kesihatan ke, vitamin ke, buah-buahan ke, sayur-sayuran ke. Saya kena ambil tahu. Saya kena create konten mengenai
perkara-perkara tersebut supaya orang percaya pada saya, orang percaya pada pengetahuan yang saya ada. Dan begitulah seterusnya untuk saya brand diri saya sebagai seorang pecinta alam sekitar pun macam tu juga. Mahu tak mahu, sesiapa yang menjual yang tidak ada kedai secara fizikal, mahu tak mahu dia perlu menjadi seorang content creator. Dia perlu create konten mengenai kemahiran dan kepakaran dirinya supaya orang tahu, supaya orang percaya, supaya orang follow dia. Itu je apa yang nak saya sampaikan pada malam ini. Kalau ada apa-apa komen, boleh komen di bawah. Kalau ada apa-apa pandangan, boleh tambahkan pandangan di bawah. Kita berkongsi-kongsi. Saya pun belajar-belajar. Baru je berjinak dengan FB Live ni, baru berjinak dengan content creator ni. Sampai setakat ni dulu pertemuan kita pada malam ni. Bertemu kembali kita dalam topik-topik yang lebih menarik pada masa akan datang mengenai lighting contohnya. Topik-topik yang lain sama ada mengenai fotografi, mengenai videografi, mengenai kesihatan, mengenai alam sekitar, mengenai landscape, mengenai masakan, menu-menu ke apa dan sebagainya lah. Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Sila like konten ni dan share kepada saudara-saudara anda supaya memberi manfaat kepada mereka juga. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.